يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ada kesempatan malam ini dapat kita bersama, dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dalam masjid ini. Moga-moga dengan i'tikaf itu kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ditinggalkan, diwariskan kepada kita. Ada beberapa perkara yang menjadi tujuan penurunannya. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk kita membacanya. Dan kita dituntut untuk mencari kaedah-kaedah bacaan yang betul dan tepat menurut hukum hakamnya. Itu sudah semesti bagi kita. Betul, ayat yang pertama Allah SWT turun berbunyi Iqra, suruh kita baca. Jadi tujuan utama dan pertama Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Dan dia tidak terhenti di situ saja. Malah para ulama menyatakan Al-Quran diturunkan bukan sekadar dibaca, tetapi hendaklah dipahami isi kandungannya. Maknanya untuk memahami kehendak-kehendak Al-Quran. Jadi Al-Quran destinasi yang keduanya ataupun peringkat keduanya adalah diturunkan untuk dipahami makna, maksud dan isi kandungannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada kata para ulama, Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur. Apa maksud tadabbur? Tadabbur ni maksudnya dihayati. Dihayati. Maknanya Al-Quran ini dituntut untuk kita menghayatinya. Bukan sekadar dibaca, bukan sekadar dipahami, bukan sekadar dipahami isi kandungan dan maknanya, tetapi hendaklah dihayati akan isi kandungan Al-Quran Karim. Sebab itulah Al-Quran sendiri minta menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah SWT menyatakan, apakah kamu tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Jadi tuntutan Al-Quran sendiri menuntut supaya kita bertadabbur dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk dibaca, dipahami, seterusnya ditadabbur, dihayati isi kandungannya. Dan yang keempatnya kata para ulama, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan tuntutan dan isi kandungannya. Jadi apa yang termaktub dalam Al-Quran itu kita dituntut untuk mengamalkannya. Apabila kita baca, kita faham, kita tadabbur, penghayatan, ada penghayatan, ada kita kata menghayati isi kandungannya, seterusnya kita beramal dengan apa yang dituntut dalam Al-Quran. Dan banyaklah kalau kita nak bicarakan soal ayat-ayat yang Allah SWT turunkan supaya kita beramal dengan Al-Quran. Kalau kita baca dalam surah Al-Asr, Allah SWT sebut wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah tuntut kita supaya beramal dengan apa yang Allah SWT perintahkan menerusi kitabnya Al-Quran Karim, dan tunjuk cara, tunjuk ajak bimbingan daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran ini dituntut untuk kita hidup bersama dengan dia. Kalau kita tengok generasi awal, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ini hidup bersama Al-Quran. Sebab itu generasi awal ini generasi yang terbaik. Sebab itu kata Imam Malik rahimahullah
umat hari ini jadi baik kerana umat dulu baik. Kerana umat hari itu baik. Sebab tu kita jadi baik. Itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu. Dia kata umat hari ini jadi baik tak lain tak bukan kerana umat dahulu baik. Kalau umat hari ini teruk, generasi yang ditinggalkan dan dia teruk. Itu yang kita bimbang. Kalau hari ini kita meninggal mewariskan hak yang tak baik kita akan diikut oleh generasi kita yang tak baik. Dalam arti kata kita kena jadi baik. Sebab itulah perbincangan yang kita lihat di mana-mana sahaja. Hari ini orang sering menuntut anak soleh. Dia menuntut anak ni nak jadi soleh, anak bagus jadi soleh dan sebagainya. Tapi dia tak bicara soal bapa soleh. Dia tak baca soal ibu solehah. Bagaimana mungkin anak itu akan jadi soleh ataupun anak itu akan jadi solehah kalau mak bapa dia tak solehah. Itu yang kita kena tengok generasi tu. Dia ke mana dia dulu. Perbincangan sebab itulah Al-Quran menuntut kita supaya tadabbur, baru kita nampak. Bukan sekadar dibaca. Sebab itu soalnya apakah yang menyebabkan umat terdahulu dari kalangan generasi sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in itu dan salafus salih itu menjadi baik? Tidak lain melainkan dengan mereka benar-benar menjadi umat Al-Quran. Mereka bertadabbur Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka memahami Al-Quran dan mereka bertadabbur dengan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita hari ini dia kurang tadabbur, kurang dari segi orang kata apa, menghayati isi kandungan Al-Quran. Sebab tu kita lihat seolah-olah Islam satu pihak, orang dia satu pihak. Nampak seolah-olah ni Islam, ni orang dia. Orang Islam dia tengok ikut. Kalau tengok orang Islam, orang bukan Islam, dia nak tertarik ke Islam, dia tengok orang Islam, dia takkan tertarik mana. Dia kena cari intisari Islam tu sendiri baru dia tarik. Dalam agama Islam ada ini, ada baiknya ini, baru dia tertarik. Kalau dia nak contoh daripada orang Islam, dia takkan contoh lah. Dia kata lebih kurang aku juga. Dia kata lebih kurang aku juga, lebih kurang kami juga. Jadi sebab itulah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata generasi yang mendatang itu baik kerana generasi awal itu baik. Para sahabat dibimbing, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi panduan kitab suci bernama Al-Quran, kitab suci. Jadi sebab itulah dituntut supaya kita bertadabbur dengan Al-Quran. Jadi kita nak mengajar tuan-tuan muslimin dan dirahmati Allah sekalian supaya kita baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Baru kita nampak, inilah keistimewaan, kelebihan, kebaikan dan keagungan yang ada kepada Al-Quran Al-Karim. Sekarang ni orang nampak Al-Quran macam tak ada apa. Dia macam tak ada apa, tak baca pun tak apa, tak pegang dia pun tak apa, tak hormat dia pun tak apa, tak apa. Dia buat sambil-sambil sambil tu nak lah. Dia sebenarnya tak boleh macam tu. Dia tak boleh macam tu. Al-Quran sebuah kitab suci yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut rentetan peristiwa sejarahnya, begitu mengambil masa yang lama, 22 tahun lebih, yang kita kira genapnya 23 tahun. 22 tahun 5 bulan 13 hari itu terperincinya dari masa itu. Jadi masa yang lama untuk turun menyempurnakan Al-Quran. Sebab itu para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka sanggup bermati-matian mempertahankan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bagi mereka kata, kalau kami mati tak mau, tapi Muhammad jangan mati. Kalau Muhammad mati, Al-Quran belum selesai turun, bagaimana Allah nak turun kat kami? Kami ni manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Sebab itu bagi mereka kata kami mati tak mau, Muhammad jangan mati. Sebab Al-Quran akan turun kepada Rasul. Sebab itulah Sayyidina Ali sanggup mengganti tempat tidur Rasul SAW. Dia kata aku mati tak apa, bukan aku Rasul. Tapi kalau Nabi
sempurna turun, bagaimana mungkin umat kebelakangan ini akan menerima kitab suci? Itu bagi mereka. Jadi sebab itulah kita umat hari ini kita lebih duduk dalam zon mengambil keberkatan. Banyakkan orang dia frame Quran, dia letak Quran di rumah dan sebagainya, mengambil keberkatan sahaja, tak lebih daripada itu. Jadi ulama kita sebut, khususnya Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata Al-Quran bukan diturun untuk dibaca kepada orang sakit dalam kalangan kamu sahaja. Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca dalam kalangan orang sakit dalam kalangan kamu sahaja. Bukan itu saja. Al-Quran bukan diturunkan untuk dihias di dinding-dinding masjid, di dinding rumah, di surau kamu sahaja. Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca kepada orang-orang mati sahaja. Tapi Al-Quran diturunkan untuk kamu yang hidup ni, untuk kamu baca dia, untuk kamu faham dia, untuk kamu amal dia, hayatinya. Itu untuk kamu. Dan memang boleh suruh kita baca kepada orang sakit. Nabi suruh kita baca Yasin kepada orang sakit. Nabi suruh kita baca kepada orang yang mati. Tak ada masalah memang. Tapi kata Yusuf Qaradawi, dia kata bukan itu saja. Kita jangan hanya sibuk kat orang tu yang dah sakit kita baca Quran, baca Yasin. Yang masa tak sakit ni kita tak peduli kat kita. Itu salah. Maknanya kita dituntut untuk baca Al-Quran. Malah Nabi menganjurkan kalau orang sakit dalam keadaan kamu hendaklah kamu baca Al-Quran, khususnya qalbul Quran, hati Al-Quran. Hati Al-Quran surah Yasin. Itu hati Al-Quran. Maknanya Nabi anjurkan, Nabi sarankan, Nabi galakkan supaya kita baca Al-Quran kepada orang sakit dengan baca surah Yasin. Ini yang aula, yang utama. Nak baca surah-surah lain baca lah, tapi aula ni baca Yasin. Hak kita dah buat hari ni, itu betul ya. Ada orang kata bid'ah tak boleh. Ada setengah kata ni bid'ah pula dah. Bukan bid'ah. Memang Nabi suruh baca dalam kalangan orang sakit dan orang mati. Dalam kalangan kamu ni bacalah qalbul Quran, hati Al-Quran. Hati Al-Quran surah Yasin. Jadi kita dah baca lah ni, orang sakit kita pergi baca Yasin. Orang apa meninggal kita baca Yasin. Kita tak ada masalah, memang dianjurkan pun. Ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahawa Nabi suruh baca yang itu. Tapi kata Yusuf Qaradawi, dia kata bukan itu sahaja. Jangan terhenti atas itu saja. Jangan dipulung kalau sakit, kamu mati saja. Yang kamu itu lupakan kamu. Al-Quran bukan diturunkan untuk dihias di dinding-dinding masjid, di dinding-dinding rumah, di dinding-dinding surau sahaja. Kadang-kadang di kedai makan, kalau letak kami frame, bunyi pun lari. Ayat yang famous, ayat 1000 dinar. Dia pun tak jumpa pun kita dalam Quran kata ayat ni ayat 1000 dinar. Hadis pun tak pernah kata ayat ni ayat 1000 dinar. Tapi orang kita kata ayat 1000 dinar. Banyak orang 1000 dinar ni. Itu pasal macam besar lah. Dia tak kata 1 juta dinar, tak kata 1 bilion dinar. Dia kata 1000 dinar. Ayat tu sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat itu menyatakan bahawa siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Tuhan akan buka jalan keluar kepadanya. Bahawa siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Tuhan akan buka jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dilimpahkan rezeki kepada dia daripada sumber-sumber ataupun sumber-sumber yang dia tak menyangka. Tuhan akan bagi rezeki. Itu ayat wa man yattaqillah, di frame digantung di kedai sebagainya. Maghrib pun boleh bocor lagi apa atas mayang maghrib. Cerita apa tu? Kan? Tengah maghrib, tengah apa, dia tak kira zuhur masak apa semua. Tapi ayat Quran juga kan? Sebab itulah kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata Al-Quran bukan diturunkan untuk diframekan, digantung, dihias di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah, di kedai-kedai, gedung-gedung dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Tapi tak salah nak gantung. Tak salah nak gantung. Jangan buat satu pemahaman yang silap. Oh, tak boleh gantung. Bukan tak boleh gantung. Gantung tak salah. Tapi kena ada dia punya apa?
dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Itu benar dah. Sebab itulah apa nama ni, orang kita di umat Islam hari ini disebut oleh para ulama berada dalam zon mengambil keberkatan. Pasal apa hang gantung ni? Oi, berkat ayat ni. Ni pun ada kelebihan ni kalau kita ayat kursi ni. Macam tu. Dia ambil keberkatan, tabarruk dengan ayat Quran. Ayat Quran tu confirm ada keberkatan. Confirm ada keberkatan. Tuhan sebut dalam Quran, Quran itu membawa barakah. Membawa barakah, ada keberkatan. Tapi kalau silap-silap kita yang kecundangnya, kita harap gantung baca pun dah, amal pun dah, menghayati segalanya pun dah, memang kita kecundang lah. Ini yang kita bimbang. Jadi ataupun sekadar berasa takjub, dia kata. Para ulama ada sebut, dia kata bukan sekadar zon selesa, zon mengambil keberkatan orang kita hari ini, ataupun sekadar berasa takjub, hairan dengan Quran. Hebat Quran. Dan kadang-kadang takjub juga dengan ahli-ahli yang berkecimpung dalam bidang Al-Quran, dengan qorinya, dengan qari'ahnya, dengan musabaqahnya, dengan majlis tilawahnya. Kita takjub, macam ni dia boleh baca hebat. Kita setakat tu kan. Itu yang sepatutnya kita dah bergerak dari semasa ke semasa dengan tadabbur Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, kemudian dipahami isi kandungannya, kemudian dihayati, barulah benar-benar kita nampak apa yang kita nak amalkan. Ini kita dulu contohnya, kita datang majlis ilmu, kita beramal dengan amal-amal soleh yang kita sebut dalam surah Al-Asr yang Tuhan sebut wa amilus solehat, beramal dengan amal soleh. Amal soleh yang utama, yang sembahyang, kata benar lain. Sembahyang itu amal soleh yang utama. Bila Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solehat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang ni semua rugi, orang yang beriman dan beramal soleh. Para ulama kata tingkatan utama amal soleh yang termaktub di sini ialah solat. Solat itulah amal soleh yang pertama, darjat yang utama, yang pertama. Yang lain itu dia mai kemudian, puasa, sedekah, zakat, apa semua tu dia mai kemudian. Tapi solat dia duduk tingkatan atas sekali dalam senarai amal soleh. Kemudian kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ajak tuan-tuan muslimin supaya bertadabbur dengan Al-Quran. Contoh yang dalam surah Al-Fatihah dan banyak-banyak surah, kita taklah nak ambil semua, tapi kita ambil potongan-potongan ayat tertentu yang kita nampak, kita kata apa, bila kita tadabbur kita lebih mendekati, bila kita menghayatinya, kita tadabbur dengan dia, kita nampak lebih mendekati. Kita rasa kita nak buat amal tu, bila dah kita ada penghayatan, kita nak buat amal tu rasa apa? Kita kata apa? Rasa enak, rasa suka. Hari ni orang baca Quran dia bagi payah. Nak baca apa yang biasa dah. Dia tak ada rasa apa pun dengan Quran. Dia baca begitu kan. Begitu juga dengan amalan. Amalan hari ini yang kita buat, kita tak rasa apa. Kita kata melepaskan tanggungjawab sebagai seorang Islam, sebagai seorang hamba. Itu ya, bayar, dia tak apa. Tapi jalan tak apa, dah bayar. Itu kita tak rasa apa-apa. Dalam arti kata kelazatan amal ibadah kita tu, amal soleh kita tak rasa apa. Sebab kita tak menghayati isi kandungan Al-Quran. Kita tak cuba tadabbur. Bila kita tadabbur, kita nampak sebenarnya apa nama ni, amalan-amalan yang aku buat ni, aku tak cinta kat dia pun, aku tak kasih kat dia pun. Sebab tu orang sembahyang, contoh kita ambil sembahyang lah mudah kan, puasa kadang-kadang macam lah kita buat ibadat. Contoh kita kena sembahyang kita tak ada rasa apa pun. Sebab tu kita kadang-kadang kita boleh buat sambil lewat, kita buat nak bagi lepas kita tak ambil kira lah. Kita kata lepas ni cukup ni, Allahu Akbar, Alhamdulillah, lebih kurang begitu. Kita tak rasa apa-apa, kita tak rasa sayang kat dia. Kalau aku sembahyang ni, kalau tak jadi sayang ni, aku dah ambil
Begitu juga dengan baca Quran. Bila aku baca Quran, kalau lah bacaan aku ni salah dan tak diterima, aku baca di luar ni, pipi di sana, oh ni tambah pula dengan niat, dengan hati, dengan amalan hati. Tiba-tiba pipi di sana langsung habis, amalan tu potong habis. Jadi background kita. Tu kita kena ambil kira lah. Itu yang disuruh kita tadabbur. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alangkah baiknya kalau kita lihat tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita dapat bertadabbur Al-Quran ini. Kita dah baca. Kemudian jangan kita lupa, baca ni tak boleh tinggal. Jangan lupa mencari kaedah-kaedah bacaan dengan betul. Itu jangan tinggal. Kalau ada kuliah-kuliah Al-Quran, kuliah-kuliah tajwid daripada qurra yang muktabar, yang kita kata pembaca Al-Quran yang diiktiraf yang muktabar, kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Quran ni kita mengaji masa kecil dulu. Lepas tu kita tak mengaji dah. Bila tak mengaji dah, Allah tahu saja. Dengan dia kata lidah keras lah apa, lidah takkan apa lupa juga. Tapi istilah tu dia kata lidah keras nak sebut pun payah kan. Sebab kita tak latih dia. Benda ni cuba pergi hospital sebulan tak turun dari katil, duduk atas katil hospital tu tak turun langsung, turun tak boleh jalan. Sebab kita tak latih dia hanya berjalan. Itu juga tangan kita kalau patah, kita bubuh anduh tu, duduk semen tu selama 3 bulan. Bila kita buka-buka nak suap nasi pun tak masuk. Sebab kita tak latih dia, tak bagi dia bergerak, tak bagi dia bekerja. Jadi begitulah dengan lidah kita yang kita baca Quran hari ini. Fatihah tu bukan kita hafal pun, tapi pasal apa kita boleh baca? Qul huwallahu tu kan kita hafal pun, ayat kursi kan kita hafal, bukan hubu nak hafal ke imam dia lah dekat dengan imam. Tapi pasal apa kita boleh? Pasal atas hari-hari kita baca. Atas hari-hari kita baca. Qul huwallahu kita baca, tahlil kita baca, wirid kita baca, ayat kursi kita baca, wirid kita baca, tahlil kita baca. Jadi dia pakai ikut itu boleh. Sebab apa? Sebab hari-hari kita mubarasah ini. Kita pada melazimi pembacaan kita. Jadi begitulah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita sering mengajar lidah kita tidak menyebut benda-benda yang betul. Jadi itu yang menjadikan kita kata kesalahan, kesilapan dalam sebutan, dalam bacaan kita. Dari segi itu jangan nafikan, tak boleh nafikan. Mencari kaedah itu penting, mencari kaedah-kaedah bacaan yang betul itu amat penting. Tapi tidak terhenti di situ. Setelah kita membaca dengan kaedah yang betul dan kita berusaha menjadikan bacaan kita itu betul, seterusnya kita kena bergerak kepada destinasi ataupun stesen lain, iaitu memahami. Bergerak lagi kepada menghayati, bergerak lagi kepada mengamalkannya. Itu baru boleh kita bergerak lagi ke destinasi yang kelima, iaitu hidup dengan permintaan Al-Quran. Hari ini kita tak hidup dengan permintaan Al-Quran. Hidup cara kita. Kita tak hidup dengan permintaan Al-Quran, kita hidup dengan cara kita. Itu. Jadi alangkah baiknya tarbiyah Allah Subhanahu wa taala apabila dia memulakan surah Al-Fatihah dengan menyatakan bahawa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah dia mula dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa Allah mulakan surah Al-Fatihah dengan alhamdu, dengan kalimah pujian alhamdulillah? Kita rujuk kepada kita tafsir, khususnya tafsir Al-Kabir bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata kalimah alhamdulillah itu ada 8 kalimah, alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Alhamdulillah itu ada 8 huruf. Kalimah alhamdulillah itu ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha.
Alhamdulillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir, dia kata Allah letak Alhamdulillah dengan 8 huruf itu menyamai 8 pintu syurga. Menyamai 8 pintu syurga. Sebab pintu syurga ada 8. Jadi kalimah Alhamdulillah ada 8 hurufnya. Dan orang pertama menyebut Alhamdulillah adalah Abuna al-Anbiya Adam alaihissalam. Setelah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dan ditiupkan roh, hiduplah dia, kalimah mula-mula dia keluar kata Alhamdulillah. Jadi bukan kita yang sebut mula-mula, dia Allah sebut Alhamdulillah. Dia dah sebut dah kalimah Alhamdulillah. Jadi kata apa namanya Imam Ghazali rahimahullah taala anhu, dia kata siapa yang menyebut Alhamdulillah belum sampai Rabbil Alamin, dia sebut Alhamdulillah bersama kesucian hatinya, betul-betul dia puji Allah ni, betul-betul dia kata bersama ma'asafail qalb, maksudnya apabila dia sebut Alhamdulillah, hati dia pun juga turut sebut dengan suci hati, bukan kerana apa-apa. Dia sebut betul-betul keikhlasan Allah Ta'ala, maka dia boleh pilih mana-mana daripada 8 pintu syurga. Dia boleh pilih mana-mana satu daripada 8 pintu syurga. Sebab kalimah Alhamdulillah itu hurufnya ada 8, menyamai 8 pintu syurga. Jadi kalau kita sebut Alhamdulillah itu, kita kena ada, dia kata ma'asafah bersama kesucian hati. Kena ada kesucian hati di situ. Tak boleh kita kata apa? Adalah sebalik itu, sebalik kita. Dia kena ada kesucian hati. Dalam arti kata kita sebut Alhamdulillah itu dengan hati yang suci, murni kita. Memang aku puji Tuhan semua ni, bukan main-main ni. Nanti pokok kita nak jumpa, kata sebab itu Tuhan suruh kita puji dia. Hanya sahaja kepadanya sahajalah yang tempat yang berhak kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Rabb, pencipta, pemilik, pengurus, pentadbir alam ini. Itu disebut Rabb. Dari segi tajwidnya kalau kita baca, kita kena baca begitu baik. Jangan dia baca Rabb, kena baca Rabb penuh. Sebab kata ulama tajwid, dia kata apa? Rabb itu menunjuk makna Tuhan. Jadi Rabb itu Rabb apa nama ta'zim, dia bagi dahlah Rabb itu Rabb apa nama ni tebal, tapi dita'zimkan kerana maknanya Tuhan, dita'zimkan, diagungkan, dibesarkan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Di sini kaedah bacaan tu kena cari kaedahnya. Kita tak boleh sambil lewat. Itu yang kita kata, jangan lupa mencari kaedah bacaan dengan betul. Tapi jangan kita berhenti di situ sahaja. Kita nak baca Quran bagi betul, kita dah puluh. Ada setengah tu dia puluh lagi kan. Hak lain dia tak puluh. Ada kena puluh lagi, dia kena ke depan lagi supaya dia dapat apa nama ni menghayati isi kandungan Al-Quran. Di sana ada sifat tauhid di sana, kalau kita lihat sifat tauhid Allah Taala yang kita kata rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat rububiyahnya, Rabbil Alamin. Tuhan itulah yang dia cipta alam ini, dia miliki alam ini, dia urus alam ini, dia takbir alam ini. Maknanya kita apa perkara kita ada pun hak dia. Itu yang tempat puji yang sebenarnya kepada dia. Kita tak boleh puji sesama kita. Sesama kita ni, kata ulama, kita kena berterima kasih. Kalau ada pemberian tertentu, hadiah-hadiah tertentu, sedekah-sedekah tertentu yang kita terima, maka kita ucapkan terima kasih sesama makhluk. Tapi dengan Tuhan disebut puji, Alhamdulillah. Sebab itulah bila orang tanya kita, macam mana keadaan kamu? Kita kena sebut aku dulu. Alhamdulillah, aku sihat. Ni kita biasa. Bila orang tanya macam mana keadaan, aku macam biasa katakan. Kenapa? Boleh pergi sana boleh sini. Lepas tu dia teringat. Oh, dia kata Alhamdulillah aku. Dia
Islam ni dia tak tinggal sikit pun. Dia tak tinggal sikit pun. Itu kata syumulnya Islam ni, syumulnya dinullah ini, din al-Islam, din ini, yang kata apa nama ni, dinul Islam ini, agama ni, agama Islam ni, dia tak tinggal sikit pun. Dia tak tinggal. Kalau kita tanya hari raya, contoh hari raya, kita jumpa kawan hari raya, jumpa adik-adik, kita kata selamat hari raya. Islam tak salah kita nak sebut selamat hari raya, tapi itu adat orang Melayu. Selamat hari raya, maaf lahir batin, itu adat orang Melayu. Tapi Islam mengajar kita supaya dapat pahala di sana. Islam kata apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat hari raya. Itu doa dia. Nak sebut selamat hari raya kemudian baru tu supaya Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baru kita dah ucap apa-apa ucap kan? Baru ada pahala. Baru ada pahala. Maknanya Islam tak tinggal sikit pun. Betul lah ayat yang Tuhan turun, wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala turun ayat ni hampir-hampir Nabi nak meninggal. Tak beberapa bulan Nabi meninggal lah bila ayat ni turun. Ayat ni kita second last, ayat yang apa nama, hampir dengan akhir. Tapi dia bukan ayat Quran yang akhir. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini itu ketika itu Nabi sedang tawaf wadah, melaksanakan haji perpisahan, tawaf perpisahan pada masa tu. Dah selesai berhaji dah, Nabi duduk tawaf wadah dah, turun ayat ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada riwayat mengatakan ketika haji wadah Nabi buat haji perpisahan, masa inilah ayat itu turun. Dia menyatakan, Allah menyatakan dia satu pengakuan Allah Ta'ala. Orang putih kata endorsement dia. Tuhan dah bagi endorse dah, bagi pengakuan dah. Kata Islam tu apa lengkap. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini kata Tuhan aku telah sempurnakan bagi kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu ni yang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redalah Islam ini sebagai agama pegangan kamu. Nah, ayat ini turun menyatakan satu pengiktirafan Allah Ta'ala, satu pengakuan Allah Ta'ala yang mengatakan bahawa Islam ni dah clear lah, dah sempurna lah. Sebab tu bila kita kaji balik, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Soal daripada apa nama ni, bangun tidur kita pagi tadi Islam atur sampai kita tidur semula, Islam atur cara hidup kita. Dia tak tinggal sikit pun. Buku dia ajar bagaimana nak potong bulu rumah, bagaimana nak buat bulu-bulu yang ada kat badan kita, janggut, pisai, semua Islam ajar. Kita tengok macam remeh-remeh, tapi waraditu lakumul Islam madinah, yang Allah kata Islam itu Tuhan redha, dia redha sebagai agama. Ini satu endorsement yang Tuhan bagi kepada kita umat Islam. Bila Abu Bakar dengar ayat ini dibaca oleh Nabi SAW, terus menangis. Sayyidina Abu Bakar terus menangis. Dia kata habis dia kata, yang para sahabat ni begitu, siapa Abu Bakar ni ayat ni biasalah Quran pun macam selalu lah, macam selalu Quran pun selalu Nabi baca. Tapi hak ni, ayat ni, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menangis. Lalu para sahabat dia tanya, kenapa wahai Abu Bakar, kamu ni menangis? Dia kata, ni petanda kata Nabi nak tinggal kita lah. Bila ayat ni turun, ni satu petanda bahawa Rasulullah akan dijemput kembali ke rahmatullah. Itu kan orang sahabat dia terpunya dengar. Oh tu kan, betul kan? Ini dah ada clear lah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tuhan kata aku sempurna dah segala-galanya. Agama pun aku sempurnakan kamu, nikmat pun aku dah sempurna dah kepada kamu semua. Lepas tu apa nama ni, aku redha pula Islam sebagai agama pegangan kamu. Dah clear dah semua. Jadi selesai masalah. Nabi ini diutuskan untuk menyelesaikan masalah umat, untuk islah umat, untuk memperbaiki umat. Sekarang dah selesai semua. Ini satu petanda kata Bakar, Nabi akan dijemput kembali ke rahmatullah. Tak berapa lama betul kembalilah Rasulullah SAW ila rafiqil a'la, Tuhan yang Maha Tinggi, kepada Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setelah itu bila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, tentu dia memberikan sebab kenapa perlunya segala pujian dikembalikan kepada Allah, kerana dia adalah Tuhan semesta alam, Rabbul alamin, dan dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan dialah Tuhan yang kuasai hari pembalasan. Sebab itulah kita dituntut untuk memujinya, sebab dia Rabb satu. Dari segi tauhid kalau kita kaji, dia panggil sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Kemudian dia setelah dia mencipta, dia miliki, dia takbir urus alam ini, takbir urus dengan sempurna. Sehingga ada ayat lain Allah menyebut lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadatu. Kalaulah dalam pengurusan urus takbir alam ini, kalau ada Tuhan lebih daripada Tuhan yang ada ni, ada lain daripada Tuhan ni, lau kana fihi ma alihatun illallah, kecuali Allah sahaja, la fasadatu, akan berlaku kerosakan, akan berlaku kemusnahan. Kata ada 2-3 Tuhan, mana boleh? Dia akan berlaku kerosakan. Tapi pentadbiran hari ini, qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu Maha Esa, dia tunggal. Bila tunggal, dia sah, hanya sahnya Allah Ta'ala sahaja yang mengurus takdir alam ini, dan dia Maha Pemurah. Didatangkan ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dia. Bila kita tadabbur tengok bumi bermurah semua, dia turun hujan semua kena bermurah. Kalau kita tengok pokok hujan yang apa kita kata istilah orang Kedah kita kata pokok hujan, tempat lain kita awan penuh. Bahasa yang mesti kita kata pokok hujan, bagi orang Kedah ni dia faham pokok hujan, naik kelak tu pokok hujan. Bayangkan pokok hujan tu kalau dia turun hujan, berapa tan metrik yang boleh tumbuh dia punya hasil. Dengan air hujan siram pokok padi, pokok getah, pokok macam-macam, hasilnya boleh keluar berapa tan metrik yang kita boleh kira, yang tak boleh kira telah. Tu kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah Ta'ala, dia sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Layaklah dia letak di awal tu alhamdulillah, puji bagi Allah kerana dia bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Rahman yang menyeluruh. Kalau kita tengok dari segi fikah, buat yang wajib dapat pahala. Kalau tak buat yang wajib, diberi dosa, disiksa, diberi dosa. Manakala yang haram, dia bercanda, dia berkait, dia sebaliknya. Buat yang haram dapat dosa, tinggal yang haram dapat pahala. Sekarang kalau kita nak banding tengok, buat yang haram ke banyak, buat yang wajib ke banyak? Kita tengok, kita banding. Buat yang wajib ke atau tinggal yang haram ke? Wajib tak banyak mana kita buat. Amal ibadat yang wajib tak banyak mana kita buat. Maghrib tadi wajib lah, selesai lah, habis, dapat pahala lah. Tapi oleh kerana sifat Rahman Tuhan, dia kata hampa tinggal yang haram pun dapat pahala. Hak tinggal haram lagi banyak. Sepanjang lepas oleh jadi mereka ni tinggal haram semua. Kata orang dah, mengubat orang dah, mati haram orang dah, itu kena haram semua. Judi Allah apa semua telah, itu semua kita tinggal. Jenuh hidup. Pahala yang kita tinggal yang haram tu, itu kita sifat Rahman Tuhan. Kalau kita banding di seluruh pekah, kita kaji hak pekah tu. Hak yang kita kaji hak yang tak usah-usah lele, kita nampak lagi kan.
tu berapa tan metrik yang kita boleh buat keluar dalam pertanian sahaja, dalam bab-bab lain lagi. Tu kata Tuhan itu sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayang dan jadi layaklah dia sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebab dia Rabb, dia menjadikan, dia mencipta, dia mengurus, mentadbir alam ini dengan sempurna. Kita tak boleh kata tak sempurna. Kalau tak sempurna, hilang tauhid kita. Kalau kita kata 50-50 pun tak boleh lah. Dalam soal tauhid, dia kena 100%. Tauhid ni dia kena yakin 100%. Dia tak boleh zon 75%, tak boleh lah. Tambah syak 50-50 lagi tak boleh. Dia kena 100%. Tuhan urus takdir alam ini dengan sempurna. Sebab tu kita tengok yang hak kita bani risiko hukum fiqh tadi pun tak wajib tu kita tak buat banyak mana pun. Tapi oleh kerana pahala kita dapat kutip daripada peninggalan kita terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang disebut sebagai perkara haram, kita tinggal, kita diberi pahala sepanjang masa. Saat ini kita buat yang wajib, insyaAllah. Okey lah, dapat pahala. Lepas tu habis lah yang wajib. Kita tidur sakit harus hukumnya, bukan wajib tidur. Tidur saya kata wajib, tak wajib. Kalau tidur wajib, semua kena tidur. Semua agak je lah. Yang kata-kata syim malam je lah. Tidur adalah bukan wajib. Tidur adalah harus. Tapi dia boleh bertukar. Hukum fiqh kata dia boleh bertukar. Atau dia tetap pada niat. Tidur yang harus itu pun boleh bertukar menjadi sunat. Sekiranya dia niatnya tu, dia pasang sikit niat, aku tidur awal ini nak bangun tahajud pukul 4.30 pagi. Bertukarlah dia punya tidur harus tadi tu kepada hukum tidurnya sunat. Dapat pahala orang sebab niat. Sebab tu kalau perbincangan ulama berkenaan dengan niat dan qasad tu dia berbeza. Qasad tu kita buat lalu. Niat ni mungkin jauh lagi. Sebab tu dalam sembahyang kita, Allahu Akbar, masa tu ada apa? Ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin di situ. Bila kita rangkul sekali kita niat. Tapi kalau kita duduk sekali, ini disko fiqh lah. Kita duduk sekali niat dengan qasad, dia jauh berbeza. Qasad ni kita nak buat lalu. Dia kata Allahu Akbar, masa tu ini berlaku. Qasad dia sahaja aku sembahyang. Ta'arad dia fardu, ta'yin dia maghrib. Jadi dari segi niat tak clear. Saya aku sembahyang fardu maghrib, saya aku sembahyang fardu isyak. Ada 3 perkara di situ. Qasad, ta'arad, ta'yin. Ada 3 perkara itu clear. Niat tak tidak, jadilah niat. Tapi kalau ada pun niat ni, niat kalau dia banding dengan qasad, dia jauh beza. Niat ni kita boleh niat hari ni. Malam ni kita niat, esok baru kita puasa. Malam ni niat ni, saya puasa esok hari, dalam bulan Ramadan, Allah. Ni berlaku niat esok hari. Begitu juga dengan tak saat ni, kita nak tidur hukum dah harus, tapi kita pasang sikit niat dah. Tidak awal ni hukum ni bangun awal, sembahyang tahajud. Clear. Tidur yang harus sudah bertukar menjadi tidur yang sunat. Ada pahala di sana. Waktu kata Islam ni dia warati tu lakukan Islam bagi kata Allah. Aku reda Islam ni sebagai perkara kamu, sebagai agama. Jadi sebab itulah kalau kita amat-amat dituntut untuk mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Baru kita boleh nampak. Jadi sekarang ni aku puji Tuhan ini kerana sifat pemurah dia, sifat penyayang dia, sifat pentadbiran dia. Aku minta apa? Dialah yang memiliki, dialah yang mencinta, memiliki, mengurus pentadbir alam ini. Dia kata Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Di sana ada tauhid yang disebut sebagai tauhid rububiyah, yang kita kena akui dan Tuhan ini mencipta, mengurus, mentadbir dan memiliki alam ini. Dia punya. Jadi dia layak menerima pujian. Jadi segi amalan kita, apa-apa pun kita kena mula dengan Alhamdulillah. Kalau ditanya apa kita, sihat ke tidak? Alhamdulillah, aku sihat. Itu jawapan kita yang mula-mula sekali. Bila kita ada kajian-kajian dalam
macam tu, patutlah kena amal macam tu. Baru clear. Kalau tidak kita orang kata apa? Sambil-sambil ambil sambil lewat gitu kan. Sebab apa hang buat macam tu? Sebab dia buat macam dah. Dia jadi macam tu. Jadi ikutan-ikutan. Tanpa kajian, tanpa ilmu, tanpa ilmu pengetahuan. Jadi dalam hal ini kita dituntut untuk mengkaji. Sebab kita nak bagi alasan tak tahu ni tak boleh lah. Zaman hari ni. Zaman hari ni kita tak tahu sebab apa ni tak tahu, tak boleh lah. Sebab maklumat ni ada di mana-mana dan wajib mencari maklumat. Wajib mencari maklumat. Jadi tuan-tuan muslimin dan tuan-tuan Allah sekalian, untuk malam ini cukup dulu sekadar itu. Kita bertadabbur dengan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena dia ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diulang 2 kali. Bismillah buat darah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seterusnya Maliki Yaumiddin. Dialah yang memiliki pentadbiran pada hari kiamat. Orang lain tak boleh buat. Dia sahaja yang menjadi raja sekian raja dan menjadi raja kepada sekian kerajaan. Yang kita baca dalam diri itu kan, apa nama Alhamdulillah tu, dia sebut tentang raja kepada segala raja. Dia boleh jatuhkan siapa yang dia nak jatuh, dia boleh muliakan siapa yang dia nak muliakan kan. Jadi aku kalau kita tak dapat, kita nampak pokoknya begitu. Jadi tak timbul isu orang saat naik, saat jatuh. Biasa tu, sebab Tuhan sebut dalam Quran yang menjadi wali kita. Wa tuzil wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia boleh angkat siapa yang dia nak muliakan dan dia boleh turun hina siapa yang dia nak hinakan. Itu kedaya. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Siapa yang dia nak bagi jatuh, siapa yang dia bagi naik. Itu cerita dia. Jadi ribuan kemaafan yang pun dan yang terdapat kasaran dan kesilapan. Wallahu subhanahu wa